Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan semua. Waalaikumsalam. Ustaz Alhamdulillah. Ceria. Walaupun lockdown, kena ceria. Betul. Okay. Saya ada masalah sikit. Ya. Dekat skrin tak nampak apa yang saya share ya? Tak ada. Tak ada. Aduh. Macam mana saya nak buat ni ya? Nampak Ustaz ya? Saya nak share yang nota tu. Tak nampak. Sebab dekat saya yang keluar dekat skrin saya ada nama Rahmat sahaja. Yang lain pun saya tak nampak siapa lagi yang hadir. Saya Rahmat. Masalahnya ialah skrin saya macam tu. Saya nampak Rahmat seorang je, kemudian ada button kat saya, mic, kamera, itu sahaja. Saya pun tak faham kenapa tiba-tiba dia jadi macam ni. Rahmat, minta tolong boleh? Minta tolong admin. Admin kena tolong saya. Admin. Sorry. Admin. Semalam Ustaz Nick pun macam ni juga. Oh tu. Sebab saya pakai laptop yang satu lagi jadi macam ni. Okey. Sebelum tu semua dapat ya nota Nuh alaihi salam seri yang ke-6. InsyaAllah dapat. Okey. InsyaAllah. Okey, kalau macam tu saya pun tak tahu nak buat macam mana dah ni. Dia jadi sekali lagi. Minggu lepas pun saya rasa benda yang sama berlaku kepada saya. Saya tak boleh nak buat benda yang saya nak buat lah. So tak apa. Kita teruskan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semoga semuanya dimudahkan urusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung lagi pengajian kita berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita masuk ke siri yang ke-6. Siri yang ke-5 itu kita membincangkan tentang perihal al-malak. Yang ini golongan pemuka-pemuka yang ada pada setiap zaman, pada setiap Nabi ridwanullah alaihi wassalatu wassalam, berhadapan dengan mereka ini. Dan kita membincangkan hari itu tentang bagaimana golongan al-malak ini telah berbuat perkara yang melampau terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Mereka degil dengan kedegilan mereka dan mereka kekal di dalam pendustaan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Al-Quran perihal mereka ini. Maka kali ini apabila perkara sedemikian telah terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berhadapan dengan mereka 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan mereka. Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan mereka. Maka kali ini Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk meninggalkan mereka.
untuk meninggalkan mereka. Kali ini kita tengok apabila Allah minta supaya stop, iaitu tinggalkan mereka, stop untuk berdakwah kepada mereka. Yang ni Allah sendiri yang minta kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk stop dakwah kepada mereka. Dan Allah Subhanahu taala mengarahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk buat apa? Untuk membina kapal. Dan sekiranya kita melihat timeline Al-Quran, tidak ada menceritakan tentang apa-apa kenderaan secara signifikan di dalam Al-Quran pada kisah sebelum Nabi Nuh, iaitu Nabi Adam AS. Tak ada cerita. Ini adalah cerita yang pertama, cerita berkaitan dengan kapal, kenderaan yang sekiranya kita tengok sejarah, kenderaan yang paling lama, yang termaktub, yang berada daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, iaitu kapal. Kenderaan yang penting yang menghubungkan manusia. Selain daripada berjalan kaki, dulu kenderaan yang paling panjang untuk mengelilingi dunia tidak ada lain iaitu menggunakan kapal. Dan kapal pada dulu sampai sekarang masih ada di antara kenderaan yang paling lama di dalam sejarah yang masih digunakan. Baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam ini membina kapal. Maka kita tengok sedikit Nabi Nuh alaihi salam membina kapal. Berikut di dalam nota masing-masing, berikut adalah di antara riwayat berkaitan dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Saya hanya mendatangkan dua riwayat sebagai contoh. Dua riwayat sebagai contoh. Riwayat yang pertama adalah dua-dua riwayat ini ada di dalam tafsir At-Tabari. Dua-dua ini sekali lagi ada di dalam tafsir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullah sengaja untuk mendatangkan riwayat-riwayat sebegini rupa, dan sebab di dalam muqaddimah tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari telah menyatakan bahawa beliau mendatangkan semua riwayat yang berkaitan dengan kisah-kisah apa sahaja yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka sebab itulah di antara ulama yang selepasnya, iaitu Ibnu Katsir, di antara yang terawal menyaring riwayat-riwayat daripada At-Tabari. Sebab itu bukan semua orang boleh baca tafsir At-Tabari dan mengambil semua riwayat. Sebab Al-Imam At-Tabari menyatakan dalam muqaddimah beliau, memang beliau mengambil semua riwayat untuk dikumpulkan. Maka menjadi tugas di kalangan para ulama selepasnya untuk menyaring, membuat saringan di manakah antara riwayat yang boleh diterima dan riwayat yang boleh ditolak. Sebab Al-Imam At-Tabari tidak menyatakan hukum. Ada setengah, sedikit saja menyatakan hukum. Yang lain Imam At-Tabari tidak menyatakan apa hukum ataupun apa kita katakan darjat ataupun apa kita katakan kedudukan riwayat-riwayat tersebut. Maka para ulama selepasnya lah yang bertugas untuk membincangkan perkara tersebut. Baik, berikut adalah riwayat berkaitan dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam dalam tafsir At-Tabari. Riwayat yang pertama sebagai contoh daripada Qatadah. Beliau berkata, telah disebut kepada kami bahawa panjang kapal Nuh alaihi salam. Qatadah ni bukan sahabat Nabi. Qatadah ni siapa? Tabi'in. Seorang ni tabi'in ni berkata apa? Disebut kepada kami bahawa panjang kapal Nabi Nuh alaihi salam adalah 300 hasta, lebih kurang 100 meter. Lebarnya bukan 100 meter 300 hasta. Satu hasta. Panjang juga ni 300 hasta panjang. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. 300 hasta ni lebih kurang
300 meter panjang. 300 hasta lebih kurang 300 meter, lebar 50 meter, tinggi 30 meter dan pintunya seperti lebar. Maksud dia pintu dia dalam keadaan petak 4 segi sama. Tinggi dia sama dengan lebar dia. Dan kita nyatakan ini adalah riwayat Israiliyat. Berkaitan dengan riwayat Israiliyat, tuan-tuan sekalian boleh belajar dengan lebih detail bersama dengan Dr. Nick menjelaskan tentang riwayat Israiliyat, sejarah dan sebagainya, pentilan dia. Okey, riwayat yang kedua yang cerita tentang kapan Nabi Nuh alaihi salam daripada Ibn Abbas, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ibn Abbas kata, ketika Nuh diperintahkan Allah membina kapal, beliau berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhan, di mana kayunya? Kami nak buat kapal ni." Nabi Nuh kata, "Aku nak buat kapal, ya Allah. Mana kayu dia, aku nak buat kapal." Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, berfirman, "Tanamlah pokok, wahai Nuh." Kemudian Nuh menanam pokok jati selama 20 tahun. Pokok apa tuan-tuan? Pokok jati. Nuh alaihi salam membina kapal sepanjang 600 hasta. Tu dia. Lagi besar. 600 hasta lebih kurang 600 meter. Tu dia 600 meter tuan. Tingginya 60 hasta, lebar 333 hasta. Tu dia, lebar sungguh. Macam 4 segi panjang gitu. Riwayat daripada tafsir At-Tabari. Ini adalah riwayat yang dusta. Baik, kita katakan bahawa bukan semua riwayat di dalam kitab-kitab tafsir kita boleh terima semuanya sekali. Sebab itu manhaj yang jelas yang dibawa oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi berkaitan dengan buku yang kita bincangkan ini, iaitu Al-Qasasul Qur'ani. Buku Al-Qasasul Qur'ani, Ardul Waqai' wa Tahlilul Ahdath, ialah dia tidak membawa riwayat-riwayat Israiliyat. Sebab riwayat Israiliyat ni ada banyak penambahan dan ada banyak perkara yang diceritakan kepada kita yang tidak ada sandaran yang kuat daripada Al-Quran. Quran tak sebut pun, dan tidak ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab itu ia riwayat-riwayat yang harus kita berhati-hati, dan saya mengambil pendekatan iaitu kita tidak mendengarkan riwayat-riwayat yang sebegini rupa sebab Nabi SAW tidak menyebutnya dan ia tidaklah penting kepada kita. Dan ketidakjelasan maklumat berkaitan dengan bahtera Nabi Nuh AS. Seperti mana yang kita maklumkan pengajian awal kita dulu, manhaj, pegangan kita yang mana saya katakan tadi adalah menjelaskan apa yang didatangkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sumber yang kuat dan utuh. Sekiranya tidak ada perincian dalil daripada Nabi SAW iaitu hadis yang sahih, maka kita berpegang dengan hadis yang sahih dan kita tidak akan mengambil riwayat-riwayat Israiliyat yang menerangkan sesuatu perkara yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kita takkan ambil pendekatan yang sedemikian rupa. Maka sekiranya kita melihat kepada persoalan apakah jenis kayu yang dibina untuk membina kapal tersebut, daripada manakah Nabi Nuh alaihi salam pergi ambil kayu tu? Tadi dia kata apa? Kayu jati. Celah mana? Kayu jati, negara mana yang ada kayu jati? Negara Arab kah yang ada kayu jati? Maka ia adalah perkara yang susah untuk kita nak sebutkan. Sebab Nabi SAW tak sebut, Quran tak sebut, maka ianya tidak dipentingkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sendiri. Di manakah Nabi Nuh membina kapal? Ini satu lagi. Nabi Nuh bina kapal kat mana? Tengah pekan ke? Dekat kampung ke? Atas bukit ke? Bagaimana cara Nabi Nuh AS potong kayu? Dulu zaman Nabi Nuh macam mana nak potong kayu? Nak buat kapal? Kita duk fikir benda tu. Berapa luah panjang dia, lebar dia, tinggi dia, berapa tingkat. Kemudian macam mana bentuk kapal Nabi Nuh ni? Petak 4 segi ke? Kemudian kapal yang ada
seperti mana yang kita tengok waktu sekarang ke? Baik. Untuk maklumat yang tidak ada penerangan dalam Al-Quran dan dalam sunnah, iaitu hadis yang sahih, Nabi SAW tak menjelaskan, maka kita di sini memegang kepada pendirian bahawa tidak ada keperluan untuk kita mendalami besar mana kayu ni dan daripada jenis apa. Ada yang menyatakan kayu kokar, yang tu lagi lawak menyatakan ia adalah daripada kayu kokar. Tuan-tuan, kokar ni, kayu kokar ni kita kena tahu kokar tu apa dia. Kokar ni sejenis dia ambil daripada buah, buah kayu tu. Sebab tu yang boleh buat tasbih kokar dan sebagainya. Dan ia bukanlah boleh dibuat kapal nak sambung kokar semua tu, tak. Sebab tu kalau tengok kayu kokar ni akan ada macam mana, akan ada bentuk kecil-kecil ya, tak ada bentuk besar-besar. Nak buat kapal macam mana? Nak buat tongkat Nabi Nuh, dikaitkan dengan cerita tongkat Nabi Nuh juga daripada kayu kokar. Semua itu adalah tidak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW. Maka tinggalkanlah segala benda yang tidak berguna tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang kita masuk cerita tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam pada surah Al-Qamar. Ini adalah ayat yang paling jelas yang cerita tentang bahtera ni. Macam mana bahtera Nabi Nuh ni? Dia tak cerita secara jelas. Maksud dia, Allah memang tak nak bagi tahu pada kita, tak nak kita fokus cerita tentang kapal Nabi Nuh besar mana dan sebagainya. Tak nak. Baik. Apa yang jelas menceritakan kepada kita cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam ini adalah dalam surah Al-Qamar ayat 13. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa hamalnahu 'ala dzati alwahin wa dusur. Dan kata Allah, kami angkut, kami bawa Nabi Nuh ke atas bahteranya. Yang diperbuat ataupun bahtera, yang mana bahtera itu yang Nabi Nuh buat itu ala zati alwahin wa dusur. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sebelum tu, nanti kita tengok Allah Ta'ala cerita kata apa? Wasna'il fulka bi'a'yunina. Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh AS bina bi'a'yunina, dengan pengawasan khusus daripada kami. Wa wahyina, Allah Ta'ala bagi manual kepada Nabi Nuh AS untuk membina. Baik. Yang ni dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu Ta'ala hanya menceritakan tentang macam mana kapal Nabi Nuh ni pada ayat 13 saja. Kapal Nabi Nuh, kata Allah, yang kami angkut Nabi Nuh ke atas bahtera yang Nabi Nuh buat itu, apa bentuk ataupun sebenarnya apa yang ada pada kapal tu? Allah kata apa? Yang pertama, zati alwah. Kapal ini mempunyai papan, maksud dia buat pada kayu. Wadusur, dan kapal ni ada paku. Tidak ceritakan kepada kita paku ni besi ke, kayu juga ke, yang dipasakkan untuk menyambungkan segala kayu yang ada. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan ayat itu sahaja kepada kita, berceritakan tentang apa? Tentang itu adalah bentuk kapal yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, kita tengok ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Nuh, macam mana Allah Ta'ala minta Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Hud ayat 37 sampai ayat 39. Sekali lagi dalam surah Hud ayat 37 sampai ayat 39. Saya bagi nota pada tuan-tuan tu.
Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Nuh alaihi salam membina kapal. Baik. Kenapa ada bina kapal? Ini idea daripada Nuh alaihi salam ke? Tak. Ini adalah arahan daripada Allah. Macam mana boleh ada arahan ini? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu daripada ayat 36. Allah Taala kata apa? Wahai Nuh, wa uhiya ila Nuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Ayat ni memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada penitilan. Nabi Nuh ni terima wahyu macam mana? Malaikat datang kepada dia ke? Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala cakap direct kepada Nabi Nuh alaihi salam ke? Ataupun datang dalam bentuk mimpi ke? Allah Taala beritahu tak? Tak beritahu. Nah, cuma yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat wahyu daripada Allah. Apa yang Allah bagi tahu kepada Nabi Nuh? Lan yu'mina min qaumik. Wahai Nuh, setelah kamu berdakwah kepada mereka malam dan siang. Seperti mana yang kita baca sebelum ni. Malam dan siang. Pelbagai cara. Selama berapa? Selama 1000 kecuali 50 tahun. Iaitu 950 tahun. Kamu ni berdakwah kepada kaum kamu. Aku nak bagi tahu kali ni pada ayat 36 ni surah Hud, Allah Taala bagi tahu lan yu'mina min qaumik. Lan sekali-kali sampai hari kiamat, sampai depa mati ni, kata Allah Subhanahu taala kepada Nabi Nuh, kaum kamu ni sampai mati, sampai hari kiamat, lan yu'mina, mereka tidak akan beriman di kalangan kamu, di kalangan kaum kamu ni. Lan ni dalam bahasa Arab litabid, maksud dia litabid ni menunjukkan gambaran kepada kita mereka tidak akan beriman, tidak akan tercapai iman kepada mereka sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni, sampai tamat dunia ni, sampai hari kiamat, lan yu'min, mereka tidak akan beriman sampai kiamat daripada kaum kamu wahai Nuh, illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah, melainkan di kalangan kaum kamu ni yang mana yang telah beriman dengan kamu, yang beriman dengan aku, maka yang tu saja yang telah dan beriman kepada aku. Kalau kata ada dalam riwayat paling banyak sebut kata ada 70 orang. Wahai Nuh, selama 950 tahun ni kamu berdakwah ni hanya 70 orang ni yang ikut kan? Maka 70 orang ni saja yang akan kekal beriman dengan aku. Yang akan kekal beriman dengan kamu, menyatakan kamu adalah Rasul aku. Yang lain tak akan beriman sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa kepada Nabi Nuh alaihi salam? Allah Taala kata, la tabta'is. Fala tabta'is.
janganlah wahai Nuh kamu rasa sedih hati. Jangan kamu rasa sedih hati. Wala tahzan. Jangan kamu sedih. Apa yang mereka buat tu, yang kamu juga usaha 950 tahun, kamu jangan sedih. Dan kamu jangan sedih juga dengan pendustaan mereka. Kamu jangan sedih dengan olok-olok yang mereka buat kepada kamu. Dan kamu jangan sakit hati dengan mereka. Seolah-olah Allah nak bagi tahu apa? Sekarang waktu aku berbicara dengan mereka menggunakan ini adalah akibat kamu semua tak nak kepada aku, kamu semua menolak dan kamu semua buat macam-macam, tak apa. Bima kanu yaf'alun, apa yang kamu buat nanti aku akan balas. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini adalah ayat kata Ibnu Ashur, ayat tasliyah. Tasliyah ni ayat apa? Ayat yang memujuk Nabi Nuh alaihi salam supaya jangan sedih. Sedih ke tak sedih tuan-tuan bila orang tolak kita buat macam-macam seperti mana yang siri yang lepas yang kita bincangkan. Sedih. Kali ini kesedihan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala tak bagi sedih lama. Sedih ni mesti ada sebab manusia ada perasaan, ada jiwa. Tetapi pada ayat 37 Allah Subhanahu wa taala memberikan pekerjaan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Menariknya Syekh Ahmad Naufal, hafizahullah, masih lagi hidup, Dr. Ahmad Naufal, dalam kitab dia tafsir surah Naufal, tafsir surah Hud, dirasah tahliliyah mudha'iyah, dia menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya untuk Nabi Nuh alaihi salam tak nak fikir tentang kaum dia dan setakat itu saja kaum dia yang beriman tu, maka cukuplah takat tu apa yang Allah taala minta, buat kapal, disibukkan dengan pekerjaan kapal. Maksud dia apa dia? Kita ni kalau kita berada di tempat Nabi Nuh ataupun kita ni kalau kita sedih dengan apa yang orang buat dekat kita, di antara cara-cara untuk kita menghilangkan kesedihan kita, kita sibukkan diri kita dengan pekerjaan yang bermanfaat. Jangan duk risau dah orang. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala bagi kerja khusus kepada Nabi Nuh. Allah Taala kata apa? Pada ayat 37, tuan-tuan boleh tengok, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Allah Subhanahu Wa Taala kata wasna'il fulka. Sekarang kamu buatlah batera. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Perkataan wasna', perkataan wasna' daripada perkataan sana'a. Sana'a ni maksud dia bikin. Orang Indonesia kata buat, bina. Gambaran wasna', sana' ni adalah berbuat satu pekerjaan dengan teliti, dan pekerjaan ni perlukan penelitian. Tuan-tuan, buat kapal ni ingat mudah ke? Buat kapal yang besar mestilah besar sebab nak bawa orang-orangnya 70 orang at least. Kemudian bawa siapa lagi? Bawa dengan haiwan-haiwan. Kita gambarkan besar. Besar mana? Wallahu ta'ala a'lam. No? Kalau kita ambil riwayat Israiliyat, macam-macam lah gambaran yang diberikan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Nuh AS buat satu kapal. Nah, buat satu kapal. Yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan wasna'. Wasna' ni menunjukkan kepada satu kerja yang detail. Satu kerja yang perlukan kepada ketekunan, perlukan kepada pendetailan. Salah sikit akan ada masalah. Sama dengan kapal. Nak buat perahu pun tuan-tuan, tak boleh salah sikit lah. Kan jadi tak seimbang dan sebagainya. Ini kan pula kapal yang besar akan menempuh satu banjir yang besar. Mestilah kapal itu dibina sekukuh-kukuhnya, sedetail-detailnya. Tidak ada ruang air yang boleh masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, bukan senang nak buat ni. Wasna'. Kata Syekh Ahmad Naufal, dia berkata perkataan ini menunjukkan satu amalan yang sangat, pekerjaan yang sangat detail,
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk buat kapal ni. Dan ini adalah tidak ada dalam Quran yang cerita tentang pembinaan kapal yang pertama melainkan kapal ini. Kalau kita tengok sejarah pun, kapal yang pertama yang direkodkan, kalau kita tengok sejarah, yang pertama yang direkodkan yang ada ialah 5 kurun sebelum Masihi. 5 kurun sebelum Masihi. Maksud dia 500 tahun sebelum Masihi ada kapal. Yang ni, kalau ikutkan dalam Quran, ini adalah kapal yang paling lama yang dibina, iaitu pada zaman Nuh alaihi salam. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Nuh, kamu binalah kapal dengan teliti mungkin, dengan seteliti mungkin, bi'a'yunina. Bi'a'yunina. Bi'a'yunina, dengan kata lain, dengan pengawasan kami. Bi'a'yunina. Dengan pengawasan kami. Dengan kami menunjukkan cara kepada kamu. Wa wahyina, dan dengan petunjuk wahyu kami. Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita apa dia? Nak bagi tahu kepada kita berdasarkan kepada cerita Nabi Nuh alaihi salam ini, Allah Taala suruh bina, Allah Taala bagi pendetailan manual kepada Nabi Nuh alaihi salam macam mana nak buat. Bi'ayunina, dengan bantuan daripada Allah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala hantar pengikut Nabi Nuh untuk membantu dia. Tidak diceritakan kepada kita. Cumanya Allah cerita semuanya bi'ayunina, semuanya dengan bantuan kami, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala membantu untuk mempermudahkan urusan dia untuk buat kapal. Kemudian Allah Ta'ala kata, ini adalah kerja yang Nabi Nuh AS buat. Allah Ta'ala pantau, Allah Ta'ala awasi, Allah Ta'ala yang guide Nabi Nuh AS. Sebab itu sebut bi'ayunina, dengan mata-mata kami dan dengan wahyu kami. Bermakna, ini adalah pekerjaan yang dibantu oleh Allah yang sangat besar kepada Nabi Nuh AS. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wala tukhatibni. Wahai Nuh, janganlah kamu bicarakan dengan aku fil ladzina zalamu innahum mughraqun, tentang orang yang zalim yang duk pemain kamu tu. Kamu jangan dah duk kesiankan kepada mereka, duk cakap kepada aku bahawa tolong selamatkan mereka. Tak, ini bukan lagi masa kepada mereka. Jangan bicara langsung tentang mereka. Jangan bicara langsung tentang mereka. Maksud dia, Allah Subhanahu Taala nak Nabi Nuh AS fokus buat kapal tu. Dan janganlah Nabi Nuh memikirkan lagi tentang macam mana ni aku nak berdakwah kepada kaum aku yang tidak beriman. Allah Ta'ala kata, it's enough. Cukup. Stop. Sekarang kamu buat kapal. Sekarang kamu jangan fikir dah tentang mereka yang tidak beriman. Innahum mughraqun. Yang pertama, fil ladzina zalamu. Mereka ni orang yang zalim. Zalim terhadap diri sendiri. Dah bagi dah Rasul, kamu tolak. Dah bagi dah bukti kekuasaan Allah, kamu tolak. Innahum mughraqun. Sekarang aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai Nuh, mereka ini aku akan tenggelamkan mereka. Kamu akan buat kapal dan mereka akan tak naik kapal kamu dan mereka akan ditenggelamkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat ni ayat yang ajaib. Ayat ni ayat yang menceritakan kepada kita banyak orang kata pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 36, ayat 37. Baik, tengoklah. Kalau kita tengok ayat 37 sebagai contoh. Ayat 37, kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Boleh tak Allah nak selesaikan masalah Nabi Nuh dengan kaum dia? Allah Ta'ala nak memberikan
satu ujian iaitu banjir yang besar kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, boleh tak Allah kata, Nuh, kamu tak payah binalah apa nama kapal. Sekarang ni aku minta kamu hijrah ke tempat yang paling tinggi dalam dunia. Kamu berhijrah tempat yang paling tinggi, yang tempat tu aku tak akan tenggelamkan air. Tempat lain semua akan tenggelam. Boleh tak Allah Subhanahu Taala mengarahkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikut Nabi Nuh AS yang beriman yang lain untuk berpindah ke bukit yang lagi tinggi, yang Allah Taala boleh bagi tahu bahawa bukit itu akan selamat, kawasan lainnya tak akan selamat. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh tak Allah Subhanahu Taala suruh keluar pada tempat tersebut? Boleh. Cuma kali ini kita tengok Allah Subhanahu Taala suruh Nabi Nuh alaihi salam bina kapal. Tak suruh hijrah. Seperti mana sekiranya kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Taala yang lain, ada tak Allah Taala suruh para nabi yang lain supaya keluar pada tempat dia? Ada. Nabi apa tuan-tuan? Nabi Lut alaihi salam. Apabila keadaan kaum Nabi Lut alaihi salam dalam keadaan yang teruk dah, nah, Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Nuh buat apa? Fa asri bi ahlik. Sekarang ni kamu buat keluar, kamu dan ahli keluarga kamu keluar pada kampung. Fa asri, keluar. Maksudnya jalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita apa dia? Ini adalah sejarah di antara sejarah awal manusia. Allah suruh Nabi Nuh alaihi salam membina kapal besar. Untuk apa? Kepada kita untuk melihat ini adalah waktu yang terbaik menggunakan ada satu kenderaan, iaitu kenderaan ini bukan di atas daratan. Kenderaan ini adalah di lautan. Tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, kalau kita tengok kenderaan apa yang boleh bawa barang paling berat di dalam dunia daripada satu negara ke satu negara yang lain, kapal terbang pun tak dapat. Tetapi satu-satunya yang masih available untuk bawa kereta dalam jumlah ribu kereta, guna apa tuan-tuan? Ribuan ratusan kontainer. Flight tak boleh. Yang boleh adalah kapal. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, Nuh alaihi salam bawa 70 orang waktu tu. Mungkin pada waktu tu satu kenderaan nak bawa 70 orang di daratan mungkin tak ada lagi. Tetapi di lautan dah ada dalam jumlah yang besar. Bukan sekadar orang, tetapi bawa apa? Bawa haiwan-haiwan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Taala kata apa dia? Apabila Allah Taala kata innahum mughraqun, semua mereka akan ditenggelamkan, itu keputusan Allah. Sekali Allah putuskan, tak ada diskaun dah. Sekali Allah putuskan, tidak ada diskaun dah tuan-tuan. Allah Taala nak bagi tahu pada kita pada sekarang ni, aku bagi masa kepada kamu wahai hamba-hamba aku. Masa kamu untuk bertaubat kepada aku ni masih terbuka luas. Ambil waktu sekarang ini untuk terus bertaubat kepada aku. Once dah aku bagi tahu tidak ada cara, once dah nanti matahari akan naik pada sebelah barat, iman kita tidak diterima lagi, syahadah kita tidak diterima lagi. Maka apabila Allah bagi kesempatan, gunakanlah kesempatan. Jangan jadi sebagaimana 950 tahun Allah Ta'ala bagi masa yang cukup lama kepada pengikut Nabi Nuh AS, tapi tak ada orang yang ambil kesempatan kecuali hanya 70 orang sahaja. Baik. Dan kita juga mendapat information dalam Quran bahawa kaum yang pertama yang ditenggelamkan di dalam sejarah peradaban manusia, kaum siapa? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita juga dapat pengajaran kita, apa dia? Pengajaran yang keempat kita, apabila Allah dah tetapkan satu-satu perkara, doa tidak berguna lagi. Nanti sebagai contoh, Allah dah tetapkan dah. Allah dah bagi tahu dah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang
macam mana, syahadah tidak diterima lagi apabila dah naik matahari pada sebelah barat. Waktu tu Allah dah bagi tahu dah. Waktu tu doa macam mana sekalipun tidak diterima lagi. Sama dengan mereka ini, innahum mughraqun. Allah Taala dah tetapkan dah mereka ni, wahai Nuh, tak dapat diselamatkan lagi. Mereka, aku dah tetapkan bahawa mereka akan ditenggelamkan. Nabi Nuh, Allah Taala kata, wala tukhatibni. Kamu jangan merayu, jangan berdoa, jangan merintih. Aku tidak akan layan. Sebab qada dan qadar telah menetapkan. Baik, kita tengok bagaimana keadaan umat Nabi Nuh alaihi salam pada waktu tersebut. Nabi Nuh kan membina kapal, kan besar. Tidak diceritakan kepada kita kapal ni bina kat mana kan. Kita tengok ayat 38. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Dan mulalah Nabi Nuh alaihi salam wa yasna' buat kapal. Buat kapal. Dan setiap kali masa dia duduk tengah buat kapal itu, ada pemuka-pemuka kaum dia, iaitu malak yang kita cerita itu ni. Lalu apabila duduk tengok dia dah buat kapal, buat apa ni Nuh kan. Apabila mereka lalu melihat Nuh AS buat kapal, sakhiru minhu, mereka ejek Nabi Nuh. Mereka kata macam-macam lah. Nanti kita akan tengok ayat, mereka kata Nabi Nuh, gila, engkau ni gila. Buat apa? Buat benda yang besar, buat kapal ni, yang ni bukan laut. Kan? Kawasan kita ni bukan kawasan laut sebagai contoh. Orang akan kata Nuh AS gila. Tuan-tuan, nasib kita tak duduk zaman Nabi Nuh. Belum tentu kita boleh ikut Nabi Nuh. Kan? Belum tentu kita akan bersama dengan Nabi Nuh AS. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh AS kali ni, Nabi Nuh sebelum ni, Nabi Nuh bercakap dengan cakap yang baik. Kita duk baca sebelum ni, ya qaumi, wahai kaum aku, wahai adik-beradik aku. Kali ni Nabi Nuh AS dah Allah bagi tahu mereka tidak beriman lagi. Nabi Nuh kata apa? Kamu semua boleh mempermainkan aku, mempermainkan kami pada hari ini. Nanti di hari akhirat, fa inna naskharu minkum, di hari akhirat kami akan mempermainkan kamu kama taskharun, seperti mana engkau semua memperolokkan kami, memperolokkan aku pada hari ini, sampai satu masa nanti kami akan mempermainkan kamu. Kemudian ayat 39. Ayat 39 Allah Taala kata, fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Kelak, kata Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh balah kepada mereka, kelak kamu akan tahu. Kelak kamu semua akan tahu siapa yang akan ditimpakan azab ujian oleh Allah yang menghinakan, siapa yang akan timpa azab yang kekal. Nuh alaihi salam kali ini membalas cercaan mereka. Apa yang kita boleh ambil istifadah daripada ayat ni? Daripada ayat ni, kita boleh ambil istifadah bahawa as-sukhriyah, sakhiru ni, sukhriyah ni apa dia? Memperolok, ejek orang, mempermainkan. Ini adalah senjata manusia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang untuk menjatuhkan kredibiliti, untuk menjatuhkan semangat. Kita nak lawan seseorang, kan? Siapa yang tengok tinju lah, kan? Tinju sebagainya, untuk nak menjatuhkan dia punya semangat dia, kita kata macam-macam kat dia. Tak kira lah kata kat siapa pun, tapi itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh semangat seseorang. Orang kafir mempermainkan orang mukmin di atas dunia, seperti mana yang kita tengok ni, orang kafir mempermainkan Nabi Nuh alaihi salam
nanti di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita nanti di akhirat nanti orang yang beriman akan mempermainkan orang kafir pula. Di hari akhirat nanti mereka akan dimainkan. Maka mana mainan yang lebih menyakitkan? Yang lebih menyakitkan bukan atas dunia, tetapi yang lebih menyakitkan adalah di hari akhirat nanti. Nah, dan kalau kita tengok Nabi Nuh AS ganah ada jawab kepada mereka. Nabi Nuh balas balik. Yang tu kita kata al-muamalah bil mithil. Iaitu sampai satu tahap apabila kita berkomunikasi dengan orang yang tidak baik, kita menggunakan bahasa dia balik. Oh, mempermainkan olok-olok aku, nanti hang tengok. Maksud dia kita jangan mengalah. Nah, kita lawan balik. Nah, ada ketiganya kita mengalah, ada ketiganya kita lawan. Apabila orang tu lawan dengan kita, dan Allah Subhanahu Taala telah menetapkan yang ni memang yang tu Nabi Nuh. Kalau kita lah boleh tak jawab macam tu? Diharuskan untuk menjawab sedemikian rupa, tetapi haruslah kena dengan faktanya. Jangan duk reka-reka, nah. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Nuh alaihi salam buat kapal, kan, buat kapal yang besar. Sebelum tu kita tengok Nabi Nuh alaihi salam dia minta kepada Allah dengan permintaan sebelum ni, dengan permintaan yang kita tengok Allah, Nabi Nuh dah tak tahan dah. Nabi Nuh dah tak boleh tahan dah. Sebab 950 tahun berdakwah kepada kaum dia, Nabi Nuh tahan banyak. Dan Nabi Nuh banyak kali berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam doa yang kita tengok sebelum ni, doa minta sekian-sekian sampai satu tahap mereka telah menolak Nabi Nuh alaihi salam. Sampai satu tahap Allah sendiri menyatakan bahawa mereka tidak akan beriman lagi sampai hari kiamat. Wahai Nuh, apa yang Nabi Nuh kata? Dalam surah Nuh ayat 26 dan ayat 27. Kata Allah Subhanahu Taala menceritakan, wa qala Nuh, berkata Nabi Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, wahai Tuhan aku, la tazar 'alal ard. Aku minta jangan kamu tinggal di atas muka bumi ni orang kafir menjadi orang yang mendiami bumi ini. Dayyar. Dayyar ni maksud dia daripada perkataan dar. Dar ni pada dia, dar ni adalah rumah. Dayyar ni orang yang mendiami rumah. Maksud dia, aku tak nak ada seorang pun penghuni di atas dunia ni orang kafir. Wahai Allah, innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh memusatkan lagi, menguatkan lagi permintaan dia. Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, innaka intazarhum, ya Allah, sekiranya engkau meninggalkan orang kafir ini untuk terus hidup, yadillu ibadaka, mereka ni kalau hidup mereka akan menyesatkan hamba-hamba kamu lagi, ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh AS kata lagi, Nabi Nuh kata apa? Dan mereka ni, kalau hidup yang pertama, hidup mereka, apabila mereka hidup, mereka akan menyesatkan orang. Tak cukup dengan tu, kalau mereka ini hidup, mereka melahirkan anak, anak yang dilahirkan oleh mereka tu, tak ada kerja lain, akan melakukan pekerjaan seperti mereka, buat maksiat, dan mereka akan terus kufur. Maksud dia apa dia? Seolah-olah nak cakap kepada kita macam mana? Ya Allah, jangan biar dia hidup. Sekiranya dia hidup, dia akan menyesatkan orang. Kalau dia ada keturunan dia sekalipun, keturunan dia pun akan menyesatkan orang, dan akan disesatkan, dan akan menyesatkan orang lain. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak ada harapan mereka ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh AS cakap macam tu. Tuan-tuan, ini adalah percakapan seorang Nabi yang bercakap bukan dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka bercakap bukan dengan hawa nafsu, tetapi fakta. Adakah Allah tak tahu keadaan mereka yang kafir ini? Allah Ta'ala tahu.
Cuma dikuatkan lagi oleh seorang manusia yang bernama Nabi Nuh, menjelaskan, melepaskan apa yang ada di dalam hati Nabi Nuh AS. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 26. Nabi Nuh berdoa dalam surah Al-Mu'minun ayat 26 menjelaskan, qala rabbi ansurni bima kadzibun. Ya Allah, bantu aku, tolong aku ya Allah. Mereka telah mendustakan agama kamu ya Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam dizalimi. Nabi Nuh alaihi salam dizalimi. Dan Nabi Nuh alaihi salam apabila Allah Subhanahu wa taala ini dipanjatkan doanya, dirintih oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan rintihan yang sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surah As-Saffat ayat 75. Allah Taala kata apa? Walaqad nada Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Allah Subhanahu wa taala kata, sesungguhnya Nuh telah menyeru kepada kami. Nuh telah berdoa kepada kami. Nada Nuh falani'mal mujibun. Maka bagi aku, bagi kami akan memperkenankan terus apa yang telah didoakan oleh Nuh. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan kami telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Wa ahlahu ini adalah ahli keluarga. Ahli keluarga, ahli yang dimaksudkan ni ialah apa? Ahli-ahli yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tak ikut. Minal karbil azim, daripada bencana yang besar, iaitu banjir yang besar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Allah Taala perkenankan. Dan sebelum itu lagi di dalam surah ini surah apa ya? Surah tak silap saya, surah saya tak pasti, lagi saya cek balik. Di dalam ayat dalam surah ini dinyatakan apa? Dinyatakan kadzabat qablahum daripada ayat 9 sampai ayat 14. Ayat 9 sampai ayat 14. Saya cek balik surah apa ni? Ayat 9 sampai ayat 14. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوه. Okey, surah Al-Qamar. Minta maaf nah. Surah Al-Qamar muka surah 4 ni, ayat 9 sampai ayat 14. Surah Al-Qamar menceritakan bagaimana keadaan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kazzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabuhu abdana wa qalu majnun wastujir. Allah Subhanahu wa taala kata, sebelum mereka itu mereka telah mendustakan kaum Nuh, kamu wahai Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami. Allah Taala backup Nabi Nuh. Mereka telah mendustakan kamu, bermaksud mereka telah mendustakan hamba kami abdana. Allah Taala menjelaskan Nabi Nuh ni hamba kami, adalah rasul kami. Apa yang mereka kata kat Nabi Nuh? Wa qalu majnun. Ni mamat ni gila ni. Wastujir. Dan mamat ini memberikan ancaman. Wastujir ni maksud dia menghalang Nabi Nuh untuk buat kerja dakwah. Wastujir ni bukan sekadar menghalang buat kerja dakwah, tetapi ianya diwar-warkan kepada orang ramai. Oi, tolong, jangan terima dia. Dia macam tu. Maksud dia telah menjadi satu orang kata satu trend kepada masyarakat untuk menolak Nabi Nuh alaihi salam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
banyak cerita Nabi Nuh ni mengadu kepada Allah. Nabi Nuh nak mengadu kepada siapa lagi? Facebook. Kita bolehlah mengadu Facebook. Tapi apa signifikannya? Nak adulah kepada Allah. Apa yang Nabi Nuh adu kepada Allah? Anni maghlub. Ya Allah, aku ni tak boleh menang dah. Aku kalah dah dengan kaum aku, sebab kaum aku buat macam-macam kepada aku. Fantasir, tolonglah aku, menangkan aku wahai Allah. Fafatahna abwaabas sama. Allah Taala kata apa? Kami telah membuka pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan. Tadi kan buat kapal. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala dah siap dah kapal tu. Fafatahna abwaabas sama. Allah Taala kata kami buka pintu-pintu langit. Bima'in munhamir, dan menurunkan air yang mencurah-curah daripada langit. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Allah Taala kata kami jadikan bumi-bumi ini memancarkan air, mata-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Air apa yang bertemu? Air pada atas langit bertemu dengan air pada bawah bumi, iaitu air di dalam lautan. Dua air bertemu. Wa hamalnahu ala zatin. Dua air ni pada air atas langit dengan air di bawah bumi ini bertemu. Wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Ayat ni yang cerita tentang bagaimana kapal Nabi Nuh secara detail. Yang ni je detail dia. Detail dia, kami angkut Nabi Nuh itu ke atas bahtera yang telah dibinanya, zati alwah, terbuat pada papan dan paku. Maksud dia kukuh tak kapal ni? Kukuh Nabi Nuh AS bina. Tajri bi'ayunina. Sekali lagi, berlayar dengan pemeliharaan kami. Allah Ta'ala yang menentukan berlayar ke mana. No? Jaza'al liman kana kufir. Sebagai balasan untuk orang yang ingkar kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana Al-Quran cerita tercetusnya banjir besar. Yang ni saya cerita muqaddimah sikit. Tercetusnya banjir besar apabila Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam surah Hud ayat 40 dan ayat 41, dan saya kira minggu depan kita akan sambung sikit lagi tentang ayat ni. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila dah siap kapal, Nabi Nuh alaihi salam minta doa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala istijabkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Kita melihat semua ni adalah daripada arahan Allah. Semua ni adalah cetusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia takkan Nabi Nuh nak bina saja kapal? Tak, melainkan ia adalah arahan Allah. Macam mana nak bina kapal? Tak, ia adalah arahan pada Allah. Manual semua datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ceritakan pada hari kejadian, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur, apabila datangnya hukum ataupun arahan daripada kami, kata Allah, wa farat an-nur, dan dapur telah memancarkan air. Wafara, explode. At-tanur. At-tanur ni kalau kita terjemahkan ialah tempat untuk membakar roti.
Roti Arab tu, tempat bakar. Kalau kita tengok ayam tandri, ayam tandri rotinan. Rotinan tu dia ada tembikar. Kalau di tanah Arab, dia ada apa nama, satu oven yang besar tu, dibuat pada kayu api dalam dia tu. Kita suruh masuk apa nama dough roti tu sekejap je. Masuk seminit, tarik terus jadi roti cantik. Roti Arab yang bulat tu. Yang tu kita panggil tanur. Mungkin ada kaitan dengan ayam tanduri, tanur. Ada kaitan tanur. Dan nanti kita bincangkan, insya-Allah akan datang. At-tanur ni kata sebagian ulama, ia bukanlah bahasa Arab. Ia bukanlah bahasa Arab. Ia adalah bahasa daripada bahasa Parsi. At-tanur maksud dapur. Nanti kita akan tengok insya-Allah pada pertemuan yang akan datang apa kaitan dengan dapur ni. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain. Allah Taala kata, muatkanlah dalam bahtera masing-masing binatang, dan binatang itu diberikan secara berpasang-pasangan. Kambing dua, apa nama, jantan betina, lembu dua, jantan betina. Wa ahlaka illa man sabaqa alaih, dan keluargamu kecuali orang-orang yang terdahulu yang ditetapkan ketetapan terhadapnya, iaitu orang-orang yang beriman. Muatkan mereka. Wa man amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Yang beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam itu hanya ada sedikit sahaja yang naik kapal tu. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan Nabi Nuh berkata, irkabu, wahai pengikut-pengikut aku, orang yang beriman, naiklah sekalian ke dalam kapal ini. Baca bismillah. Nabi Nuh kata apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Bacalah dengan menyebut nama Allah di waktu majriha, di waktu kita berlayar ini, di waktu kapal ini berlayar, wa mursaha, dan di waktu kapal ini berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nanti kita akan bincangkan ayat 40, ayat 41 ni. Ayat 40, ayat 41 ni. Dengan perbincangan yang lebih mendalam, macam mana boleh terjadinya apa nama banjir besar ni. Hanya turun hujan pada langit, dan ianya bukan sekadar turun hujan daripada langit, tetapi ia adalah air daripada atas dan air pada bawah. Yang kita kata sebelum tu fafatahna abwabus sama, langit turun daripada langit. Kemudian wafajjarnal arda uyuna, kemudian ada air, mata air yang keluar daripada dalam bumi. Maka dua-dua ini bergabung menjadi satu banjir yang sangat besar, menjadi satu banjir yang sangat besar. Dalam ayat surah Al-Qamar juga menceritakan ayat 10 sampai ayat 13. Sebagai contoh, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir, dan kami buka pintu-pintu langit dan air hujan kami turunkan dengan mencurah-curah, munhamir. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, dan kami memancarkan bukan takat air pada langit, air pada bawah bumi kami telah pancarkan. Faltaqal ma, bertemulah air daripada langit dan air pada bumi, ala amrin qad qudir, untuk satu urusan yang telah ditetapkan. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, dan kami angkut Nabi Nuh alaihi salam berbuat daripada dalam kapal dibuat pada papan dan paku. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berhenti ni, nanti kita akan bincangkan tentang ayat tu, tentang ayat 1, ayat surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 26, 27, 28, dan surah Al-Qamar ayat 10 sampai ayat 13, dan surah Hud ayat 40, ayat 41, bagaimana terjadinya banjir ini.
Dan kita katakan kalau kita banjir yang paling besar yang pernah kita ditimpa kepada kita setakat yang kita hidup ni, setakat yang saya hidup lah. No? Tuan-tuan mungkin ada banjir yang lagi besar. Yang kita nampak ialah bagaimana terjadinya tsunami. Tuan-tuan, tsunami ni berlaku hampir sama seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh alaihi salam. No? Nanti kita akan tengok para sahabah dan para tabi'in khilaf pandangan pada ayat wafarat tanur dan tertetusnya geledak bereksplod berdentum at-tanur, dapur. Ada dapur ke bawah tanah? Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan at-tanur. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh kita ambil daripada cerita pada hari ini ialah yang pertama, secara ringkasnya, Allah memberi peluang untuk kita hamba-hamba ni bertaubat kepada Allah. Maka jangan bertangguh untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab Allah apabila dia bagi masa, dia bagi kepada kita. Tetapi masa itu terhad. Kita tak tahu bila waktu kita sempat bertaubat kepada Allah, maka kita mintalah sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa beristighfar kepada Allah. Saya nasihat ni untuk diri saya sendiri, untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, banjir ini adalah ilmu ghaib. Nah, bila nak berlaku, ia adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi saja yang tahu, hanya Rasul dia saja yang tahu. Itu pun Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Nuh AS. Pun Nabi Nuh AS tak tahu bila bakal berlakunya banjir, sehinggalah Allah Ta'ala beritahu. Sehebat-hebat Nabi, seorang Nabi, banyak Nabi tidak tahu perkara ghaib kecuali hanya apa yang Allah beritahu kepada Nabi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita boleh ambil istifadah bahawa Allah nak bagi wahyu kepada para Nabi ni banyak cara. Contohnya tadi kita kata ayat 36 tadi. Allah bagi tahu, Allah sampaikan wahyu pada Nabi Nuh, tapi Allah Taala tak bagi tahu pada kita macam mana cara dia. Kan? Kemudian yang keempat, bagaimana cara tu maksud dia apa? Macam mana cara Allah Taala wahyukan pada Nabi Nuh? Mimpi ke macam mana? Allah Taala tak bagi tahu. Cuma wahyu tu tetap dapat. Kemudian Allah Subhanahu Taala kalau ikutkan mampu Allah Taala nak menyelamatkan Nabi Nuh ni dengan suruh Nabi Nuh pindah ke tempat lain, kan? Buat apa nak dakwah teruk kat mereka tu, dah tak mau terima, pilih duduk tempat tinggi, kemudian aku datangkan banjir besar, duduk tempat tinggi tu selamatlah, yang lain tak selamat. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak nak buat macam tu. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah para nabi ini berbeza-beza. Kemudian kita dapat lagi istifadah bahawa kaum yang pertama yang ditenggelamkan oleh Allah adalah Nabi Nuh, kaum Nuh, bukan kaum Musa. Adalah kaum Nuh. Dan apabila Allah Ta'ala dah tetapkan, la tukhatibni, kata Allah kepada Nabi Nuh, kamu tak boleh dah nak minta kepada aku apa pun, aku dah tetapkan. Ingatlah, janganlah minta supaya Allah dah tetapkan untuk berikan kepada kita. Sehingga kan tidak ada waktu untuk kita patah balik kepada Allah lagi. Maka kita hargailah waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengejek ini adalah senjata untuk menjatuhkan seseorang dan mengalahkan musuh. Ejek ni tuan-tuan sakit hati ke? Kalau kita ejek orang tu sakit, maka ia adalah benda tersebut akan sentiasa ada. Benda tersebut akan sentiasa ada yang dibawa oleh musuh-musuh ketika mana nak mengejek kita. Baik. Wallahu ta'ala a'lam, saya rasa cukup sekadar tu. Saya minta maaf kepada tuan-tuan perempuan sekalian sekiranya ketidakjelasan. Saya pun tak boleh nak share screen. Saya pun tak pasti kenapa dia jadi minimize hari ini. InsyaAllah masa-masa yang akan datang saya akan tengok semula Zoom kita ni supaya saya tidak ada masalah untuk saya share kepada tuan-tuan nota tu. Tak boleh nak appear kat sini. Minta maaf. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Tuan-tuan ada soalan ke? Sekiranya tak ada soalan, saya nak tutup. Kalau ada soalan, boleh berikan soalan insya-Allah. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Tentang Allah yang
5 tadi Allah tetapkan. Ya. Ada kita sama dengan juga dengan tentang kita kena perlu keluar zakat. Akan perlu sedekah maksudnya lah. Ya. Ada kesamaan begitu. Oh, Ah, okey, baik. Baik. Terima kasih kepada Tuan Rahmat yang tanya sedekah adakah begitu. Allah bagi tahu ayat-ayat ni supaya kita tidak menyesal. Maksud dia Allah bagi tahu kepada kita ala nu'ammirkum, bukankah aku telah memanjangkan usia kamu, dan kita still lagi dalam keadaan panjang dah usia kita sekarang. Tuan-tuan, sekarang usia kita panjang sebab tu kita boleh dengar kuliah ni. Kan? Sebab itu Allah Subhanahu Taala bagi tahu kepada kita janganlah jadi golongan-golongan orang yang sedemikian rupa, termasuk dalam bab sedekah itu. Kan? Termasuk dalam bab sedekah Allah Subhanahu Taala bagi tahu kepada kita nanti orang yang bersedekah sekalipun dia akan menyesal. Sebab apa? Dia rasa dia sedekah sikit sangat. Kan? Kalau boleh dia nak kembali ke atas dunia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kembali ke atas dunia, minta supaya la usaddiqanna, aku nak bersedekah, semata-mata nak bersedekah, semata-mata nak menjadi orang yang salihin, nak menjadi orang yang saleh. Baik, itu adalah gambaran kepada Allah kepada kita supaya kita tidak bertangguh dalam urusan untuk buat kebajikan, sebab kita tak tahu usia kita panjang mana. Nabi Nuh alaihi salam, kaum dia Allah Taala bagikan masa yang sangat panjang. Pada masa yang sama Allah bagi kepada kita masa yang sangat pendek supaya kita sentiasa beringat, kaum Nabi Nuh Allah Taala bagi usia panjang pun tidak mengambil kesempatan. Ini kan pula kita usia kita lagilah pendek, maka lagi-lagilah perlu kita mengambil kesempatan untuk kita, di antaranya untuk kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Baik tuan-tuan, ada soalan lagi ke? Tak ada ke? Ustaz, Ya. betulkah kalau kita kata banjir yang berlaku pada masa Nabi Nuh itu seperti macam kiamat bagi orang kafir, melainkan Nabi Nuh dengan 70 orang yang naik kapal tu? Baik. Terima kasih pada Puan Hanis ya, Puan Hanis yang bertanya. Baik. Ya. Berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah bacakan tadi, itu adalah pengakhiran. Sebab itu di dalam kitab tafsir ada yang menyebut apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kepada mereka nasib mereka, maka itu adalah qada Allah di atas dunia kepada mereka. Kepada mereka. Maka kita katakan apa maksud qiyamah? Pak Hanis, qiyamah maksud dia kiamat ini ialah hari yang Allah SAW, saya nak cuma bahasa Melayu, kiamat hari kemusnahan. Maka ia adalah bertepatan sebagaimana kalau Puan Hanis ingatkan tadi adakah ia adalah kiamat? Ya, ia adalah kemusnahan bagi mereka. Dan kemusnahan yang Allah Subhanahu Taala tunjukkan kepada kita iaitu kemusnahan kaum Nabi Nuh AS. Boleh jadi tak kepada kita? Boleh jadi kepada kita. Sebab itu dia atas dunia ni orang beriman ni dan orang yang tidak beriman ni duduk akan ditimpa bala, akan ditimpa ujian. Cuma orang yang beriman ni apabila ditimpa ujian dia akan bersabar, apabila ditimpa ujian dia kembali kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman apabila dia ditimpa ujian dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah merakamkan kisah ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya kiamat itu adalah sangat hampir, dan kiamat ini adalah kiamat kecil, iaitu kiamat di atas dunia, bukanlah kiamat di hari akhirat nanti. Pun begitu Allah Ta'ala juga beritahu kepada kita bahawa biarpun ini adalah cerita Nabi Nuh AS, boleh jadi tak cerita ini akan berulang? Boleh jadi akan berulang. Cumanya apabila kita masuk tentang cerita akhir zaman,
Hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita dengan panjang lebar dan detail. Taubat akan diterima waktu bila sampai bila. Maka kita pada waktu ni, selagi mana matahari tidak keluar pada sebelah barat, kan, maka selagi itulah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjanglah Allah Taala bagi waktu, panjang. Tetapi kepanjangan waktu tu Allah, kita tahu tak bila akan matahari akan naik sebelah barat? Kita tak tahu. Sebab itu betul sekiranya kita mempunyai pandangan bahawa ia adalah kiamat bagi mereka di atas dunia. Kemusnahan bagi mereka di atas dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya itu sekadar yang saya mampu jawab. Baik. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah ya. Sekiranya tidak ada, saya minta izin untuk kita menangguhkan pengajian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian.